Alright, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pagi, pagi, pagi. Alright, so Pagi, pagi, pagi. okay, so terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan sebab join kita punya sesi uh, apa SKV Success Story. So malam ni kita bersama dengan Puan Ruhi. Sebenarnya Puan Ruhi ni saya tak tahu nama penuh dia kan. So just sebut Puan Ruhi lah, nanti dia akan perkenalkan diri. But before that, sebelum kita mulakan kita punya majlis, kita start dengan bacaan Al-Fatihah lah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay, so malam ni kita ada tetamu khas, Puan Ruhi. So kita sangat beruntung sebab Puan Ruhi sudilah untuk berkongsi pengalaman dia, macam mana dia boleh terjebak dengan SKV, macam mana dia boleh bangkit. So Puan Ruhi ni yang saya tahulah dia antara orang lama dalam SKV. So kita nak tahulah macam mana dia boleh masuk, and then apa cabaran dia. And then kalau berkesempatan, tuan-tuan pun boleh bertanya lah. Mungkin kita nak dapatkan nasihat daripada pengalaman Puan Ruhi lah kan. So apa yang kena buat, apa yang jangan buat, apa semua. So Puan Ruhi ni dah lama dah. Saya tak silap saya, sejak SKV ditubuhkan dia dah join dah. Alright, so kita nak kena belajar lah dengan, kira orang panggil otai lah ni, otai lama kan. Okay, so tanpa membuang masa, saya serahkan majlis ni kepada Puan Ruhi untuk sharing lah. Alright. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih yang hadir, yang ada semalam ni. Minta maaf andai saya cakap laju ataupun kekurangan lah pada percakapan saya sebab saya ni agak nervous cukup nervous. Uh, nama penuh saya malam ni saya ada diberi 12 soalan dan saya akan jawab satu persatu. First, bermula dengan nama. Nama saya Nur Rahiyah binti Muhammad Yunus. Saya berasal daripada Alustar Kedah. Dan soalan yang ketiga, berapa umur saya? Umur saya 39 tahun. Dan saya bermula SKV waktu umur saya 28 tahun waktu tu. Saya bermula sekejap lagi saya tanya nama pasangan dulu Nama pasangan saya Amirul Azli, Muhammad Amirul Azli. Saya ada anak 4 orang. Sebelum menyertai SKV soalan yang keenam, saya buat apa? First saya kahwin awal. Saya belajar tak sempat habis waktu tu, saya tak sihat. Pendek cerita, saya sakit lah waktu tu dan saya tak sempat sambung habis. Saya kahwin dan saya dapat anak. Jadi waktu saya jaga anak tu, saya mohon untuk mengajar guru kafar. Saya seorang guru kafar. Dan waktu tu juga saya ni seorang yang macam mana, saya rasa saya nak kena buat something. Saya nak kena cari, saya seronok cari duit lah. Sebab mungkin pada kecil saya suka beli kari, dan satu lagi kan saya suka suka nak benda lah, barang-barang ke apa macam mana. Suami saya seorang yang cermat, seorang yang sangat cermat. Jadi dia so far saya rasa macam saya dengan family, bila bapa saya ni seorang cikgu, apa-apa yang kita nak ni mudah dia bagi. Sangat nak dapat tu sangat senang. Jadi saya rasa tak boleh, saya kena cari sesuatu income lah untuk buat sesuatu. Tak boleh berharap pada suami lah. Dan masa tu saya buat tuition, saya buat macam-macam lah. Mak saya dulu waktu saya kecil sekolah rendah pun pernah jual kacang. Jadi saya cuba pernah juga jual sambil anak murid datang buat tuition tu, saya jual aiskrim 20 sen, aiskrim Malaysia. Itulah maksudnya macam mana nak mula cari duit. Saya mula nak pegang duit. Dan dalam masa yang sama kemudian, waktu tu saya belum dapat kafar lagi lah. Bila saya mengajar kafar, saya boleh menjahit. Sikap saya, perangai saya, masa saya SPM, ayah saya sempat hantar saya ke kelas jahitan dalam 2 bulan 3 bulan waktu tu. Tapi saya ni bila apa yang saya belajar saya akan apply.
Saya memang waktu kuliah dulu mengaji ke balik SEM sekejap balik raya tu saya akan buat sendiri baju. Walaupun baju saya cantik, sebenarnya saya buat dia tak cantik mana pun sebab budak-budak buat baju sendiri. Cuma saya seseronok kepuasan benda yang saya buat tu hasil dia walaupun tak cantik biarlah. Sebab saya tengok kawan-kawan saya ramai lagi yang macam seperti diorang punya taste tinggi lah waktu tu. Saya ni pakai je apa yang ada. Okay, sikap saya satu lagi bila apa yang saya dapat tu saya akan buat sungguh-sungguh. Itu yang saya punyalah dululah. Okay. Jadi bila saya cover waktu tu saya rasa saya rasa masih kosong. Kosong ni kenapa? Bila masa saya hanya mengajar 3 hari, saya dekat rumah saya akan pastikan saya ada satu penyakit OCD di mana saya akan pastikan saya mengemas rumah tu satu hari kan rasa mengemuk 3-4 kali kat rumah saya. Memang saya jaga sungguh. Saya macam jadi penat jaga rumah. One day saya terfikir aku ni tak boleh lah nak jadi kuli rumah. Saya nak kena cari sesuatu benda aku nak buat sesuatu lagi yang lagi okey. Dan saya cuba minta izin dengan suami saya cakap saya nak menjahit, saya ambil juga jahitan baju dengan orang, terima upahan. Lepas kemudian saya cakap saya pun nak try berjual baju baby. Waktu tu ramai orang duk jual ambil baju baby daripada China. Waktu saya nak minta izin tu, husband saya minta saya bagi 10 sebab kenapa saya nak berniaga. Waktu tu saya fikir saya dapatlah reason 10 sebab. Akhirnya dia benarkan. Saya buat di bawah lah, di bawah. Di rumah saya ada 2 tingkat. Waktu tu saya mula dekat bawah. Dan daripada mula-mula ambil jahitan, saya dah mula rasa fed up. Bukannya fed up, saya jahit baju 3-4 hari saya nak dapat upah hanya RM25 saja. Saya tak gamak nak ambil baju ke orang mahal-mahal. Saya memang, itu kelemahan saya. Kemudian and then bila saya rasa penat 3 hari, lepas tu nak kemas rumah, nak kemas sepah-sepah benang, saya tak boleh. Saya rasa macam tak best. Saya ambil baju budak. Okey, waktu tu juga masalah saya adalah halangan saya adalah saya tak mampu nak jual harga yang untung lebih. Kadang-kadang saya jual baju tu kadang RM2, RM3 saya dapat untung. Tapi lambatkan produk tu jadi macam banyak, kos kita banyak. So saya tak nampak tak boleh dapat buat duit. Kat situ tak boleh beranak duit tu. Kemudian saya cuba pula jual waktu tu sutera Terengganu. Waktu tu orang pula jual bayar 3 kali. Saya nak minta duit dengan orang mesti masalah. Dan bila saya terpaksa waktu tu sambil sebenarnya cover tu duit gaji saya terpaksa top up dan malas saya terpaksa ambil duit suami saya lagi. Jadi macam waktu tu saya rasa tak best. Then saya try juga waktu tu juga saya try buat orang pula jual butik. Saya pun buka jugalah butik, jual baju, ambil baju dekat Jalan Kenanga. Waktu tu dengan ada anak kecil macam penat jugalah kita orang nak turun ke KL sesekali pada Terengganu. Dengan benda yang sama juga berlaku dekat saya adalah saya tak boleh jual baju yang mahal. Saya akan ambil untung dalam 40, 50, kadang-kadang orang minta lego je, kadang-kadang RM10 je macam tu. Saya rasa ini masalah saya. Saya rasa saya macam serba salah, tak boleh nak jual dekat orang nampak macam tinggi sangat, ambil untung lebih sangat, aku tak boleh. Last, waktu tu lah saya diperkenalkan oleh cikgu. Waktu saya mengajar kafah tu, ada cikgu tu tahu kata saya pun memanglah saya suka cakap, Kak, saya ada jual baju ni. Kan kita nak promote kan, kita punya baju kita. So kakak tu kata dia datang ke rumah saya, dia offer saya untuk jual produk Radiance. First mula-mula produk SKV adalah Radiant. Waktu tu Radiant baru, company tu doktor lah, baru dalam sebulan 2 bulan lah baru buat. Jadi saya pun try lah jual. Okey sebab saya kan tak keluar modal, dia letak je. Dan dia cakap dia bagi saya RM10 commission waktu tu. Saya jual, orang yang pertama saya jual adalah mak ayah saya lah. Saya cari, kemudian ada masa sama saya try makan. Bila saya makan, saya nampaklah perubahan kulit saya. Husband saya seminggu, husband saya tegur. Saya kata, okey. Lepas tu bila kita dah makan nampak okey, saya pun dah mula bercakap lah. Saya cakap dengan kakak yang mana macam kawan-kawan saya, ada cik-cik tu yang datang beli baju. Katanya saya akan promote dan yang bestnya adalah mereka repeat order. Okey, bila repeat order setiap bulan, saya nampak wow RM10 ni repeat order. Jadi saya dapat banyak kat situ daripada saya jual baju saya sendiri. Sedangkan model kat situ saya dah faham lah apa yang saya cerita tadi tu. Jadi saya dah seronok sampailah
saya jadi agent, daripada dropship saya jadi agent, dan saya HQ saya jualan saya laju waktu tu. Saya buka mulut lah, tak tahulah cerita macam mana. Saya memang jenis tak kira lah, macam Cikgu Zuhairi, mana-mana je memang ni kita orang buka mulut, bagi je flyers, tak kira. Jadi itulah cara saya zero cost marketing yang saya tahu waktu tu. Dan dia tak berat mulut lah, sebab satu lagi parents saya ni, mak ayah saya cikgu, jadi memang cakap dia banyak bercakap lah. Okay, dan so saya enjoy dekat situ. Akhirnya saya HQ ada, lepas saya jadi saya jadi agent, HQ offer saya nak tak jadi stokis. Waktu tu dia datang tau, company punya orang syarikat company datang ke Terengganu. Dia cakap nak jadi stokis modal 22,000 waktu tu. Saya seronok, bukan apa, saya rasa saya nampak ni aku boleh buat sebab aku boleh jual banyak. Bayangkan walaupun beza RM20, kalau lah banyak aku boleh jual, maksudnya lebih untung banyak daripada saya jual baju. Okey, tapi waktu tu pula husband saya tak bagi. Husband saya kata 22,000 banyak, cukup. Dan waktu tu juga saya kata tak apalah kalau tak ada, sebab waktu tu bisnes sutra masih ada, baju pun masih ada, stok lambat tak berjalan, duit rolling tu, duit tu ada pada modal dekat barang-barang tu. Husband saya tak izinkan, saya terus pening, macam mana aku nak cari duit ni, aku tak ada duit ni. Ada duit dekat tangan daripada hasil jualan tu ada dalam, saya rasa dalam 5,000 macam tu, dalam 3-5,000 waktu tu. So saya fikir tak apalah aku nak gadai barang kemas aku. So bila saya nak gadai, husband saya tak izin. Jiran saya ni, kalau you all tahu, Koharo tu adalah jiran saya. Yang Titan sekarang ni. Okay, so saya rapat dengan dia. Jadi saya nampaklah jiran saya. Saya nak letak tu, bila husband saya tak bagi, saya memang tak boleh nak buat apa. Saya macam saya terstuck. Macam mana? Lastly bila saya cakap dengan mak ayah saya cakap tak apa, mak bapak boleh bagi duit hutang. Jadi mak bapak saya, dia orang support sangat waktu tu. Bapak saya bagi 8,000, mak saya bagi 6,000. Kemudian saya cakap dengan HQ, bila saya dah tengah tak cukup lagi nak cari 22. So ada promo bulan tu, HQ kata okey boleh buat separuh. Bulan pertama 11,000, bulan yang kedua 11,000. So saya bila saya nak capai hasrat saya buat juga 11,000. Saya jadi stokis, kemudian rezeki juga HQ kata okey boleh buat 11,000, saya boleh guna nama yang lain pula. Jadi waktu tu lah bila 11,000 yang kedua, saya guna nama husband saya dekat Alustar. Itu permulaan saya buka. Jadi dua stokis saya buka dengan hanya 22,000 waktu tu, 11. Okey. Halangan saya waktu tu, saya nak buka dekat Terengganu tak boleh, di mana waktu tu saya dah ada stokis dekat sini. So time tu lah saya terpaksa guna nama husband saya. Okey, dan bertukar-tukar. Oh sorry, saya tersilap. Mula-mula saya buka nama husband, Kedah dulu. Kemudian yang bulan yang kedua tu lah saya tukar, boleh buka dekat kawasan Kemaman. Dulu saya pegang untuk kawasan Kemaman lah. Okay, halangannya, cabaran saya, banyak cabaran juga lah. Saya terpaksa bawa radius tu naik atas bas, saya pula pergi ambil dekat Dumung. Kira saya fikir, ya Allah, 3-4 ribu, kalau hilang barang ni habislah. Okay, tapi dipermudahkan bulan yang seterusnya, saya dah boleh terus buka dekat Terengganu, tak ada sebab kawasan Kemaman kosong, saya boleh buka. Okay, saya terus berniaga lah buat, okey lah waktu tu doktor SKB banyak buat di majalah, okey, dan diorang kontak saya memang laju lah, saya memang kontak orang, saya tak kisah, memang saya kontak je kerja saya, bila dapat orang tanya je saya akan kontak, itu saya punya ni. Dan saya silap kat mana, dulu saya tak ada ilmu, saya tak pernah macam tak pernah record mana lah, saya tak pandai. Memang sebab memang kita tak ada apa-apa sebenarnya, tak ada ilmu apa, kita je. Jadi itulah, cuma daripada hasil didikan suami saya, duit tu saya kontrol, saya dapat tahu dalam masa 3 tahun 4 tahun saya berniaga, saya dapat beli tanah cash 120,000 waktu tu. Dan saya boleh beli kereta tu saya beli kereta Honda City. Sebenarnya saya nak beli kereta lebih lagi, husband saya tak kasih. Sebenarnya husband saya kata tak payah beli kereta, tak bagi, kita cukup. Tapi
ada 2 kereta, tapi saya nak juga sebab saya nak hasil saya rasa macam nak bawa mak ayah saya. Hasil kereta saya. Jadi seronok tau. Bila saya balik kampung bulan 12, saya minta abang kita berbalik kereta ni. Waktu tu saya nak 2 orang, nak 3. Jadi husband saya tinggal, saya balik kampung bulan 12 selama sebulan lebih. Saya bawa lah mak saya pergi mana-mana. Ayah saya ajak nak pergi Perak ke, adik-beradik ke, memang saya bawa lah kereta tu mak ayah saya pergi mana-mana. Itulah saya seronok sangat kat situ. Okay. Kemudian lama kemudian SKV jatuh sebab kita marketing kita banyak kepada offline, tak online. Jadi waktu tu start, saya pun daripada sales yang banyak, saya pernah capai tu dalam 3,000 sebulan. Waktu tu saya dah mulai ada kedai. Daripada guru kafa, saya buat juga kedai sebab kawan saya offer, nak tak sambung ambil sewa kedai dia, marah. Saya ambil lah. Saya ambil dan waktu tu lah saya sambil mengajar kafa, saya ada staff lah. Saya guna staff. Kemudian sampailah anak yang ketiga ni, saya pregnant anak ketiga, saya kata saya decide lah saya nak berhenti kafa, saya tak nak sambung dah kontrak untuk saya nak fokus dekat sini sebab saya banyak pergi ke kursus lah, ke SKV, banyak kursus. Dan senanglah tak terikat. Dan saya waktu tu okey, lepas tu bila SKV jatuh, kita pun tak dapat apa-apa semua. Jadi saya pun jatuh, cuma saya harap waktu tu ahli hanya beli radius dengan birthday sahaja. Okay. Dan saya sebenarnya dalam masa tu saya tetap mencari benda apa aku nak backup sebab aku ada kedai, aku ada staff. Saya cuba buka kedai Kaya Ball tau, wafer dan Kaya Ball sebab saya tak tahu nak jual produk lain. Walaupun ramai juga kawan saya kata, kenapa kau tak keluarkan modal jadi founder? Tapi saya nampak kenapa saya tak nak jadi founder. Saya ada satu je, saya takut saya tak boleh nak marketing semua all out sebab saya seorang-seorang. Masalah saya seorang-seorang. Jadi saya tak power dekat situ. Okay. Jadi saya buat Kaya Ball. Kat situ pun saya nampak macam seronok lah, buat lah, keluarkan modal berpuluh ribu, banyak tau sebab mesin tu berat, besar. Dan kita mestilah nak ada, itulah saya tentu, waktu tu juga saya ada 2 kedai, atas dan bawah, sebab murah. Lastly, saya pendekkan cerita, saya tinggal satu je sebab atas kosong, dia tak guna. Saya kata better tak payahlah, saya fokus pada satu. Dan tahun lepas saya renovate bagi cantik, bagi semua, ada buat part-part lah, part terus yang tak bercampur aduk lah. Okay. Dan waktu tu pula SKV pun masih belum sistem lagi, masih sistem lama. Sistem lama ni saya terus terang, sejujur, kita ejen kita boleh beli dengan stokis lain. Lepas tu masih banyak lagi mainan harga. Jadi kita ni ada komitmen, kita ada staff. Jadi kita terasa macam saya tentu tak ambil gaji tau. Saya memang tak ambil gaji. Saya hanya lebih pada duit saya sebab semuanya husband saya tanggung. Everything sebab husband saya tanggung. Saya tak perlu risau daripada segitu. Saya hanya fikir duit saya ni untuk bisnes saja. Dan untuk run bisnes, janji run bisnes. Cuma banyakkan saya kena modal saya lebih fikirkan duit saya untuk pastikan saya ada modal untuk rolling, untuk bisnes boleh jalan. Dan masa yang sama juga, saya try juga untuk cari income yang lain. Saya terkena juga dengan shampoo. Okay, and then sebab kita nak cari sesuatu tu yang okay tu bukan senang sebenarnya untuk backup. Okay, dan yang terbarulah, kalau mungkin ada setengah yang tahu, kalau cerita saya lagi sedih, ia adalah bila saya nak cerita ke Cik Wahid? Boleh, cerita je. Boleh ya? Mungkin ini bila inspirasi ya, di mana saya nak bandingkan apa yang bestnya SKV kalau you all dah ada dalam SKV ni ya. Ini adalah niat saya sebab di mana sebelum SKV tukar sistem, saya cuba cari bisnes lain. Saya berjumpa satu company yang bagus, di mana pada saya produk dia bagus. And then saya dah cuba produk dia dan okay, not bad. Dia pula sebenarnya owner 3 kilang. Maksudnya company dah bagus sebenarnya. Company bagus, lepas tu produk bagus, orang bumi putra kita. So kita support dan dia pula keluarkan kosmetik halal. Bila dia naikkan halal, saya pun tak ada masalah lah dekat situ. Saya tak perlu fikir dan dia bersistem. Bila bersistem ni saya rasa bagus. Bila bersistem ni mestilah bagus daripada yang tak bersistem. Okay. Jadi waktu tu bila saya bermula daripada agent, still keluar modal tau. Modal yang first 200 lebih. Kemudian nak jadi stokis kena keluarkan 3,000. Dan waktu tu bila saya bermula dengan agent dan stokis, saya nak jadi master stokis, company tu letakkan syarat saya mesti restock 75,000 dalam masa 3 bulan.
sekiranya saya gagal, segala network saya yang stokis, sebab waktu tu ramai kawan saya ada yang nak jadi stokis. Bila kita sama rank, macam dulu SKB sama rank tak boleh. Saya ramai ejen saya yang jadi stokis. Okay, aku pergi ke HQ lah. Saya tak dapat apa-apa lah waktu tu. Jadi, so macam tu juga berlaku bila saya nampak bersistem ni. Saya nampak kelebihan adalah network kita, ejen kita tak boleh beli kat tempat lain. Network ejen kita hanya beli dengan kita ataupun dengan HQ saja. So saya tak fikir panjang, saya go jalan ke depan. Saya cukupkan 75,000 dalam 3 bulan berturut-turut. Okay, dan bila saya berjaya, 3 bulan yang menyedihkan, saya dipecat. Allah. Sangat sedih. Saya dipecat Januari 2021. Saya sangat sedih waktu tu. Saya rasa down. Saya rasa seperti saya ditanam hidup-hidup. Sebab saya buat penat-penat. Saya korban, saya all out waktu tu. Jadi saya sekarang ni, bila SKB come, saya rasa, benarkah aku nak buat? Betul-betul. Sebab saya rasa saya takut, saya fobia benda yang sama berlaku dekat saya. Modal saya dekat saya letak dekat situ berapa puluh ribu. Masih ada tak berjalan. Bila saya dipecat hanya 1 malam saja. Tanpa perbincangan apa-apa, terus dipecat. Dan saya, waktu tu saya redha. Kenapa? Dalam masa yang sama, SKB tukar sistem. Kak Nini datang pada saya, doktor datang dekat saya tak tolak. Sebab saya sayang dengan produk SKB. Waktu tu, saya kata, bila diorang kata tukar sistem, saya follow. Kenapa saya nak kata tolak? Walaupun waktu awal-awal saya kata, saya cukup tak nak buat marketing dah. Sebab saya ada komitmen sebagai masa sokis. Masa sokis saya dekat sini, 45% saya dapat profit. Okay. Then, bila saya duduk dekat time tu saya berbelah bagi antara dua. SKV ke ini. Tapi saya sebenarnya fokus kepada dekat sini. Sebab SKV, sebab saya kata tak apa. Sebab customer saya dah banyak. Jadi tak apa. Saya tak perlu nak, sebab saya dah ada ramai, tak apa. Yang saya nak perlu jaga. Sebab ini dia memang minta kena maintain. SKV tak minta sebab saya dah kata dah saya nak slow dah. Waktu tu. Saya tak menjanjikan apa-apa sebab di sini saya ada menjanji sesuatu pada company tu untuk saya nak bagi komitmen sepenuhnya. Waktu tu. Jadi bila mereka yang lepaskan janji dengan saya, so far waktu saya rasa syukur, saya rasa lega sebab saya rasa lega satu bebanan saya dah hilang. Tapi masa yang sama saya sedih dia orang buat macam tu. Sebab pengorbanan saya yang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, saya masuk join group dalam business tu start PKP. Februari PKP, Februari, March, April, waktu PKP orang jatuh, saya buat, saya naik. Dalam masa 6 bulan, 7, 8, 9, bulan 10 saya menjadi masa stokis. Dan saya waktu saya tahu saya orang pertama yang buat 88,000. Masa stokis sebelum tu hanya 8,000, 6,000 sahaja modal. Diorang dah ada 10 orang. Saya orang baru. Dan waktu tu juga kemudian bila diorang buat demand macam tu, ada 2 orang yang berjaya 120,000 dengan 6 bulan. Tapi itu diorang dah lama ni. Diorang jual lebih lama pada saya. Okay. Jadi apa yang saya syukur adalah saya rasa lapang bila saya keluar. Saya lapang, saya redha. Tapi masa redha tu saya terasa sebab saya nampak tim saya masih duduk dalam tu lagi. Hasil saya kontak, boleh faham lah macam mana perasaan kita yang rekrut dapat dekat orang lain. Kita kosong tak dapat apa-apa sekarang. Allahu Akbar. Okay. Dan saya, hati saya mana mungkin tak terluka. Betul? Tapi tak apalah. Itu saya fikir sekarang tak apa. Aku buat je lah SKV. Alhamdulillah, bila saya fokus sebenarnya dalam keadaan down, sangat-sangat down. Saya hampir anxiety, kadang-kadang saya jadi pun ada. Saya mudah negatif. Okay. Januari, Februari, March, April. Okay, dengan sistem SKV pun Alhamdulillah, saya syukur. Walaupun saya syukur waktu tu saya tetap ada cabaran lah. Cabarannya di mana anak tim kita yang biasa, yelah benda tu yang lama. Jadi macam mana nak cerita, kita tak biasa, tak pernah direct dengan kita. Bila direct dengan kita lain sikit lah. Okay, tapi tak apa, benda tu tak ada apa-apa. Tapi yang bagusnya sistem ni adalah sangat bagus, sangat adil. Itu saya boleh cakap. Okay, dan Alhamdulillah bulan lepas saya sebenarnya macam ni, daripada saya bila saya ada 2 bisnes, saya akan kata saya nak hire 2 orang staff.
staff seorang untuk handle satu company, satu business ni, and then seorang staff adalah untuk SKB. Saya akan tengah-tengah. Saya akan, tapi saya lebih banyak kepada sebelah sini sebenarnya. Ini saya tinggal je kat budak tu buat. Okay. Dan bila saya kena pecat, saya tak mampu nak bayar gaji budak tu. Sebab saya bayar gaji budak tu adalah 1,100. Jadi bila income saya hilang, totally hilang, SKB baru nak naik, saya dapat income waktu tu dan naik SKB Januari RM500 je waktu tu. 500. Jadi mana saya nak bayar gaji, dan hampir saya budak tu bila dia tak okey, bila saya alhamdulillah saya buat proses dengan company tu, saya buat proses lawyer lah, saya buat lawyer. Bila budak tu dia nampak saya ada urusan lawyer, dia pun bila dia berhenti kerja, dia pergi pejabat buruh. Kesalahan saya adalah tak cukup minimum 1,200. Okey, dia buat saman dekat saya lah waktu tu bulan 3 saya kena. Alhamdulillah ilmu pada saya, bila saya kena saman saya baca tentang akta pekerja apa semua. Okey, saya boleh tempoh masa dalam 25 hari tak silap saya untuk berjumpa dengan pegawai, ataupun saya nak bayar terus dekat dia, ataupun saya ada perbincangan dengan sesi pegawai tu. Okey, alhamdulillah saya pergi jumpa pegawai tu. Adalah poin-poin yang saya cakap. Alhamdulillah akhirnya budak tu kena tarik balik lah saman tu. Pihak sana pun cakap, kita orang tak akan wakilkan you. Kalau you nak stay dengan bos you kena hire sendiri lawyer. Pihak buruh tak akan tak wakilkan you lah. So budak tu pun dia tarik balik. Alhamdulillah itu win saya lah, sebab saya ada dengar juga saya punya kata, kalaulah kita bos kena dengan ni majikan, dengan ni memang kita memang kena je lah. Tak adalah dengan, tapi alhamdulillah tu saya tak apalah. Saya pendekkan cerita, saya terlepas, cuma itu pengalaman saya sangat-sangat berharga. Jadi saya prepare untuk ke depan, dan bulan 4, bulan 5, bulan 6, alhamdulillah saya dah mula naik, dan saya seronoknya bila bulan lepas income saya daripada 5,000 naiklah kan, dia naik 5,000, 6,000, kita dah nampak kita tak perlu keluar modal apa-apa, tak perlu keluar restock apa-apa, so duit kita dapat terus tau, kita nampak. Dan saya alhamdulillah bulan lepas saya dapat dekat 13,000, and then yang terbaru ni bulan ni hari ni saya kira-kira saya dapat 16,600 lebih. Bersih ya? Bersih. Tapi kalau tolak dengan pekerja kita saya bagi 2,000 lebih. Okey, 2,000 lebih, kita pun baik. Alhamdulillah, pada saya cukup syukur dah. Dan jadi sebenarnya ini yang saya nak. Kalau dulu kita bisnes macam tak nampak lah, duit kita tak nampak sebab tak tahulah. Dulu penat, dulu kerja kita banyak, nak kena packing, lepas tu kita punya postage lagi. Lepas tu jadi macam tak boleh nak banyak benda yang nak kena buat. Kurang kualiti. Ni now kita boleh nampak. Saya sekarang ni dah berapa bulan ni, kita dah boleh buat banyak benda, dah siap satu tahap. Dan insyaAllah dalam mungkin dalam 3 bulan lagi, 3 minggu lagi saya akan tambah lagi 3 orang staff, insyaAllah. Saya dah ini planning saya, insyaAllah minta dipermudahkan supaya saya nak bisnes saya autopilot. Ini yang saya cari. Sebab husband saya tak suka, tak nak saya. Husband saya nak saya orang rumah. Bila dia nak orang rumah, saya terpaksa jadi macam orang rumah. Staff saya dekat office, saya dekat rumah. Setiap hari saya dekat rumah, saya tak keluar mana. Itulah sikap saya. Itu cara saya, terpaksa. Kalau saya seorang-seorang, buat kawan saya tak ada staff, saya rasa saya mungkin tak dapat macam keadaan macam ni. Carilah solution, insyaAllah. Apa-apa masalah, kita akan ada jalan. Cuma kita pada saya kena bijak cari jalan. Mungkin kalau anda-anda yang baru nak join ni tak ada buntu, boleh tanya leader-leader, rujuk leader-leader yang pengalaman, insya-Allah. Kita akan cuba, kita akan bantulah, kita akan bagi ikut pengalaman mana yang mana boleh follow lah. Okey. So, ini kisah saya. Okey, soalan yang seterusnya saya kejap ya. Pengalaman. Okey. So, strategi pemasaran. Okey, jualan tertinggi saya dah jawab tadi. Strategi pemasaran saya buat zero cost marketing. Okey, saya akui
Okey, bila tahun Januari, sebenarnya kita terpaksa set up bisnes balik sejujurnya. Betul tak kakak-kakak yang lama? Di mana ahli kita dah dulu dah termasuk. Dah tak ada apa-apa. Kosong sistem kita. Kosong. Cuma di sini saya nak cakap, kadang-kadang kita nak kata tapi tak macam ni. Kalaulah SKB bermula daripada dulu sistem ni, kita orang mungkin tak macam ni. Kita orang dah enjoy, tapi tak apalah, itu yang lepas. Tak payah pandai, yang lepas kita pandai yang ke depan. Peluang untuk kita rebut. Inilah peluang you all yang baru-baru ni kena buat betul-betul. Sangat untung dan sangat rugi kalau korang buat pandang sebelah mata. Jangan pandang sebelah mata. Okay? Jadi saya minta staff saya dan saya akan contact balik customer yang lama. Kadang-kadang customer dulu kata mahal. Produk-produk mahal, saya tak ada mampu nak pakai produk mahal. Betul, dulu reagents mahal, Phytech mahal. Sekarang ni defense kita murah, kopi murah. Saya nak call untuk ajak diorang makan defense. Saya nak ajak diorang untuk ambil kopi. Okey, dan kemudian kelebihan sekarang partner SKB dah viral gila-gila. Jadi diorang pun insya-Allah saya rasa comeback lah, ramai dah come balik. Okay, itu pemasaran saya sekarang lah Cik Wahi. Okay, dan saya still zero cost marketing lah. Saya akan contact balik. Memang tugas saya adalah contact. You all baru-baru yang tak ada lead. Masih baru. Kerja utamanya adalah saya beli pengalaman saya adalah macam mana saya cepat naik dengan how. Saya cepat dengan satu company tu adalah saya buat up status. Satu hari saya akan buat up status 5 kali. Setiap hari. And then tanpa henti, you all buatlah selama 3 bulan. Please, kalau kau all tak buat selama 3 bulan, jangan kata tak ada. Jangan kata bisnes tak okey. WhatsApp status ke Wan? WhatsApp status memang power. Okey. Tapi saya masalah phone saya tak boleh WhatsApp status. Saya bengang. Saya nakkan perbetulkan balik. Kenapa? Mungkin sebab saya punya mungkin sebab conversation saya 2017, 2016 masih ada, saya tak buang. Okay, dia akan jadi hang WhatsApp, saya punya WhatsApp tu. Itu kalau waktu dulu saya try buat je sampai view 200 orang. Wow. Dalam WhatsApp status saya. Dan FB, saya tak main TikTok, tapi saya akan saya nak belajar dengan Cik Wahi. Saya memang nak paksa diri saya untuk buat benda ni. Buat saja, you all kena buat, jangan tinggal. Sebab kita orang baru, kita kena buat cara kita lah, iaitu zero cost marketing dulu. Okay, zero cost marketing, buatlah. Okay. Cabaran SKB, saya rasa sekarang ni tak ada cabaran, sangat best, sangat smooth sebab saya berinspirasi. Saya cakap apa inspirasi saya adalah moga-moga SKB satu hari ni jadi macam produk Hi-O atau produk Equity. Sebab diorang sistem diorang dah macam ni. Kita baru nak start. So kita yang awal-awal ni start lah pada sekarang. Sebab kita tak best kan. Orang atas dah banyak. Dah datuk nenek, moyang apa semua dah duduk goyang kaki kan. Okay. So kita sekarang ni memang kita kena usaha. InsyaAllah 5 tahun, 10 tahun ataupun 2 tahun kita dah duduk keadaan goyang kaki dah. Berbaluilah kita penat sekarang. Okay. Kan, kita jangan kata, saya takut ada orang kata leader goyang kaki. Korang kena tengok leader dulu goyang kaki dulu macam mana keadaan dia dulu. Orang pencen pun kerja dulu, last kali pencen duduk goyang kaki dapat duit. So kita pun macam tu lah, insyaAllah. Okay, dan moga-moga dengan kata Puan Katika cakap akan tambah produk. Tapi buat sekarang ni tak boleh lah, ekonomi tak okey lagi kan. So kalau lah kita pun sistem baru setahun, belum sampai setahun, 6 bulan, 7 bulan, baru masuk 7 bulan. So kalau tambah lagi produk yang lain, macam mana keadaan kita nanti insyaAllah. So cabaran dalam SKB, pendapat tentang program, saya jawab yang sama. Nasihat kepada mereka pun saya nasihat benda yang sama. Jadi kalau ada apa-apa soalan, tanya je kat saya. Kita open lah kalau ada soalan lah, ada dalam setengah jam macam tu lah. Kalau siapa ada soalan, just buka mic, tanya je lah. Ada tak sesiapa yang nak tanya soalan? Rugi nak tanya. Ya Kak. Ni Arumi.
Bergema. Kena Alhamdulillah Kak. Sorry. Alamak. kena mute satu. Satu je. Dia punya speaker tu kena tutup. Kena tutup Ha. Tak dengar suara. Tak dengar suara Puan Norizan dia pakai dua tu, satu handphone, satu lagi tu. laptop tu. Tak dengar suara tu. Sementara nak tunggu tu ada tak yang lain ada soalan? Si Abdullah dia ada tanya, Assalamualaikum Puan. Apa soalan ni? Assalamualaikum Puan Ruhi. Saya Fauziati. Saya nak tanya, dalam kesemua produk SKV, yang mana Puan jual nampak menyelah and now boleh saya tahu berapa team member Puan sekarang? Team member okey. Produk yang saya nampak menyelah sekarang adalah Defense, sebab saya nampak team saya ni pengalaman kisah team saya, dia Januari RM500 dia beli. Dia hanya boleh buat 500. Dia dah 2 tahun bersama dengan saya. Okey. 500 sebab sikit-sikit je. Dan bulan 3 lah, bulan 3 ke bawah, bulan 4 ke bawah, dia hanya tak sampai 2,000 dia buat. Bulan 5 baru ni dia buat 15,000. Hanya jual Defend. Wow. Okey. Tu result dia, power naik. Dan bulan ni, bulan 6 lah bulan 6, 32,000. Income dia saya dah kira bulan lepas 4,000 lebih. Saya tertanya-tanya macam mana boleh jual banyak macam tu Dia dah Dia ada database ke? Dia tak ada database. Sebab dia 1,000 ke bawah sebenarnya before ni. Dia tak ada database. Saya kenal dia siapa. Sebab dia ex-staff saya. Okey. Dia buat, dia main dia IG. TikTok IG. Dia post video, gambar. Ya. Saya tak follow IG dengan TikTok. Saya pernah saya tanya dia, dia cerita itu yang dia buat. Okey, dan memang saya nampaklah result dia konsisten. Dia konsisten. Sebenarnya dia konsisten. Dia buat konsisten IFB tak jalan. Tapi Defense untuk TikTok dan IG power kat situ. Saya pun nak follow Aku pun tak boleh tinggal. Siapa nama dia? Boleh tinggal. Siapa nama dia? Nurul Insyirah. Nurul Insyirah. Ya. IG dia Nurul Insyirah. Ya, dia power. Result dia memang luar biasa. Okey. Kalau tanya pula berapa, saya ada 1,000 lebih. Nurul Insyirah. Sorry, Nurul Azlan. Nurul Azlan. Nurul Azlan. Yes, Nurul Azlan. Nurul Azlan. Yes. Okey. Ambil tu Nurul Azlan, nanti kita follow ramai-ramai, kita tengok apa benda dia buat. Dan tanya berapa saya punya team member saya ramai. Saya memang cari betul-betul. Saya akan suruh staff saya untuk call kita register. Kita register. 1,000 lebih lah. Okey, satu saya nak nasihat tadi saya terlupa dia nak sihat dah. Nanti kalau ingat nanti saya akan cakap balik. Okey, ada soalan lagi tak? Puan Nurizan. Allah. Clear? Dengar? Okey, boleh. Tak dengar? Boleh. Okey. Boleh. Okey, nak tanya. Sebab I punya laptop ni problem dia punya mic. So, I kena pakai handphone. Komisen Tapi banyak gambar tu dekat, Puan kena laptop beli tengah laptop baru lah. Boleh. Okey, ni Ruhi. Ya. I nak tanya, you lebih fokus kepada retail ke apprentice? Saya buat dua-dua. Tapi mesti ada Saya lebih buat yang satu dua-dua. you buat. Mesti ada lebih satu yang you buat. Kuat sikit Puan, kuat sikit. Antara macam Wahi kan lebih kepada apprentice. Betul? Betul. Ruhi, kalau salah satu tu antara apprentice dengan lebih mana yang you lebihkan? Ruhi kalau bagi pilihan, Ruhi mesti nak apprentice.
Ruhi akan fokus pada apprentice. Tapi ada diorang yang tak nak, tak apalah kita buat pada customer. Sebab Ruhi ada customer yang memang tak nak. Yang memang tak nak, dia nak jadi customer je. Dia tak nak jadi apprentice. Tapi Alhamdulillah, Ruhi tak tahulah macam mana. Tak pening juga sebenarnya. Tengok ada je. Sebab itulah kadang-kadang sebab kita kena jaga. Ruhi kata gini lah, kadang-kadang kita teraniaya. Rasa macam dia teraniaya lah kot sebenarnya. Dia jadi rasa macam mudah je, mudah slow. Mungkin kita penat-penat sikit, kita rasa stuck-stuck. Sebab tu kita jaga hubungan saya jagalah yang tu saya cakap. Macam puan ketika bagi kat kita subuh kan, waktu saya subuh, saya bukan bagi subuh saja sebenarnya. Saya akan bagi 5 waktu. Wow. Saya jadi 5 waktu dah sebenarnya. Saya rasa biar aku tamu, memang saya kena perangai macam tu sikit. Aduh. And then apalah saya cubalah juga buat. Tapi saya daftar ni tak berapa banyak lah Kak Izan. Cuma half-half. Sebab tu Ruhi dapat profit banyak. Kan tadi kan dekat 17 lebih, dekat 16 lebih kan. Sebab Ruhi tengah dua-dua. Ruhi takkan tinggalkan. Sekarang apprentice Ruhi yang aktif berapa yang aktif? Aktif ramai Kak Izan, ramai. Sebab dah ramai dah. Ruhi bulan ni ramai. Bulan lepas, dulu 2 bulan berapa orang je. Stokis Ruhi yang lama je. Lepas tu Ruhi masa mula-mula nak datang sebenarnya, masa kita start sistem, stokis Ruhi hanya ada 4 yang lama. Okey, 4 yang lama. Kemudian 3 ejen Ruhi. Ejen Ruhi pun hanya nak makan je. Dia orang tak perform. Tapi bila yang dapat yang baru ni, yang baru lebih menyelah daripada yang lama ada. Itulah. Tapi tak nak bagi masa, take time. Sebab macam ni, sebab yang dulu dia mindset dia duk faham kaedah dulu. Betul. Kaedah dulu. Jadi nak putar tu Ruhi, yang mana tim Ruhi yang ikut follow Ruhi, yang Ruhi cakap Ruhi memang fokus apprentice. Ruhi takkan fokus retail. Yang follow Ruhi tu, yang buat sebiji-sebiji, yang tu yang diorang nampak growth result, diorang nampak banyak, cepat. Dalam masa sebulan tak sampai 3 sebulan dia buat 3,000. Ada yang tak sampai sebulan dia buat 12,000. Wow. Diorang follow Ruhi. Satu lagi, kita kan, Ruhi nasihatkan, Ruhi willing tau. Kalau tim Ruhi yang main tanya, bukanlah kita tak tahu mana yang nak. Ruhi tak gerti paksa nak tim Ruhi, kau buat gini-gini, tak. Ruhi takkan paksa. Tapi Ruhi nampak kalau Ruhi bagi ni, dia respon dengan Ruhi anytime Ruhi akan call, Ruhi ingat dia, Ruhi akan tanya, Ruhi akan sharing terus apa yang Ruhi emo. Macam tu lah. Tapi kalau kita sombong-sombong, ada nak tim sombong, Ruhi pun tak boleh nak buat apa dah lah. Minta maaf, memang ada macam tu kak. Terus terang lah kan. Jadi tak apalah. Saya buat fokus yang mana yang nak. Sebab kadang-kadang bila nak ramai nak sampai kita tak ada masa tau. Tapi kita cuba memang bagi special sangat. Kita akan balai yang special juga. Tak ada beza mana-mana. Okay. Satu lagi Ruhi, mungkin yang baru, yang ada anak kecil. Ruhi ingat tim Ruhi pun ada anak kecil. Okay. Yang baru nak start, kita kena ingat big why kita, kenapa kita nak duit, kenapa kita nak buat. Kita sangat-sangat kena kuat sebab kita ni, power kita adalah bila kita ada power duit lah. Bila duit ni insyaAllah kita mampu buat benda apa yang kita tak pernah dapat buat. Okay. Kemudian jangan bagi alasan, sebenarnya kita jangan cipta alasan, kita cuba jadikan itu adalah sesuatu untuk kita jadi kuat. Ruhi anak-anak macam Ruhi sebenarnya bila kena pecat macam tu, apa sedih tu kan, cium anak, kita akan rasa ya Allah ini untuk anak apa-apa. Waktu ingat kalau Ruhi dulu mengandung 7 bulan pergi kursus apa semua, pernah capai sales dulu personal 48,000. Walaupun keadaan perut 7 bulan, lepas tu dalam pantang ke, ada anak kecil ke, kita tak rasa benda tu satu halangan. Dan kita cuba solvekan dan minta tim tolong sangat-sangat. Jangan buat itu satu alasan. Gitu, ini, saya ini. Kita semua orang masa, semua tak ada masa. Saya nak cakap saya tak ada masa, tapi saya tak pernah kata kat tim saya, Ruhi free tak? Okey, tak pernah kata Ruhi sebenarnya tak free. Tapi saya kata, okey, boleh. Tak pernah kata saya tengah sibuk, saya tak pernah. Hebat. Ada lagi soalan tak? Menjawab soalan tak? Alright, baik. Fazrul, Tuan Fazrul dia ada tanya soalan, sekejap saya baca soalan dia.
Salam Puan Ruhi, register sebagai customer atau terus activate apprentice? Macam mana saya nak activate apprentice kalau saya tak dapat duit RM55 40 sen? So, kalau dia bayar RM55-40 sen, saya daftarkan terus apprentice. Okay, sebab dia yang willing nak. Kan? Okay, faham. Okay, saya ada lagi tak nak tanya soalan? Saya ada soalan. Apa produk yang Puan Ruhi pakai? Produk SKV lah. Saya makan semua. Semua? Soalan ni sangat bagus. Saya jujur. Semua produk dekat SKV semua ada dekat rumah saya. Cuma sekarang ni saya dah bosan, dah 12 tahun makan. Sekarang ni defend lah, saya obses nak makan sebab sedap dan tak bosan. Yang lain saya dah cemus. Orang Kedah panggil cemuy. Makan-makan juga ikut dan je lah. Dan yang best adalah waktu saya pregnant, 2 orang anak. Saya start bisnes SKV, 2 anak yang the latest yang terakhir ni. Time pregnant, awal bulan saya makan. Tapi you all janganlah makan ikut nasihat doktor, semesta 3 bulan ke atas baru makan. Saya tak ada kira lah. 2 minggu pun saya dah makan. Sebab saya tahu. Sebab saya dapat customer saya ramai. Customer saya yang sakit macam-macam ramai. Jadi saya dah confident. Dan Alhamdulillah, anak saya bila yang lahir ni, 2 orang ni sihat. Alhamdulillah. Daripada baby, keluar je dalam pantang, susah sakit. Dan sampai dia besar, pergi sekolah pun cikgu tanya, anak Umi ni susah, jarang sesama apa semua. Itulah. Dan anak saya ni, waktu 6 bulan ke, kalau dia orang sesama je, saya bagi je radiant sikit. Bukan memang tak banyak. Suat dalam sudu. So, macam kita pergi pecah tu, daripada macam dos yang doktor bagi buat batuk, dos tu kan. Saya gantikan itu. Dia dalam 2-3 hari ke tak dan 1 hari pun insyaAllah esok tu dia dah hilang gejala nak sesama ke nak demam je kena bagi makan ubat demam ataupun antibiotik. Tapi kalau sesama saya dah memang tak bagi. Saya tak perlu kau buat hospital. Just supplement ni je. Ya, ini memang saya akan closing saya cerita yang ni je. Orang tua tanya kau apa-apa, Kak jangan bimbang. Orang mengandung boleh makan. So ini memang tak bahaya. InsyaAllah. Tak ada risau. Okay, Puan Ruhi ni real testimonial lah. Memang proving living proof lah. Dia daripada awal dia makan pun semua kan. Saya dulu sakit. Saya buat poster dia. Saya dulu penyakit macam-macam. Masa macam Shelly jugalah. Saya buat poster dia, saya ambil gambar dia masa umur dia 29. Lepas tu dia bagi gambar dia umur 39. Saya cakap macam tak ada beza je. Kan? Macam sebab mungkin pemakanan tu semua yang membuatkan awet muda lah kan. Itu betul. Sebab customer saya masa saya umur 29, 28 saya tak makan lagi. Kemudian bila saya makan umur dalam 30, 31, itu 31 ligat. Saya berjumpa dengan customer tanya saya, you baru lepas belajar ke? Sebab sebelum saya tak amat, tak ada orang kata saya muda pun. Waktu 28 tak ada orang tegur saya nampak muda. Tapi selepas saya makan suplemen ni, orang tegur nampak macam student waktu tu lah. Sekarang tak ada. Kira orang kata macam itulah. Jadi saya rasa, bagus ni produk ni. Waktu saya kata, dulu lah. Tak boleh tinggal 1 hari. Nanti aku nampak tua 1 hari. So sekarang nak kena balik semangat tu balik lah. Betul. Dan saya dulu sakit macam-macam. Alhamdulillah saya dah dapat nikmat. Saya dulu migraine, saya memang saya ada jantung, injak bocor. Saya cakap terus terang saya tak sihat, mudah sakit. Selalu pergi setiap bulan mesti pergi ke klinik, eczema, macam-macam lah. Wasi pun pernah kena, malu nak cerita. Tapi itulah kena daripada umur 16 sebab family saya, bapak saya memang sembelit, jadi kena dekat saya duduk asrama. Saya tak suka membuang, suka tahan kan. Waktu dulu tak pergi buang air besar sebab jijik kan masuk toilet duduk asrama. So kalau tak masuk tu rasa power lah kan. Tapi itulah rupanya tak faham, bila besar kita tahu benda tu tak bagus untuk kita pergi kesihatan. So memang saya efek lah. Umur 28 saya memang tak sihat lah. Saya sakit. Dan Alhamdulillah bila start saya makan SKV, saya boleh nampak proof result saya. Dan Alhamdulillah lah, quality life kita tu ada. Bila kita sihat, kita boleh buat benda yang lebih banyak lagi daripada waktu kita sakit.
Jadi saya sayanglah SKV ni, sayanglah kalau tak amat trust, insyaAllah. Itu yang saya sayang dulu walaupun saya tengah time tu business down. Saya tak boleh tinggal SKV sebab saya nampak result kat sini yang saya tak boleh tinggal. Masa Puan Ruhi join SKV tu, SKV dia start 2009. Masa tu lah yang join tu. Ya, saya join sebagai agent, kemudian berapa bulan, dalam 3-4 bulan saya jadi stokis. Wow. Saya bermula pada dululah. Okay. Ada lagi tak soalan? Dulu Ruhi ni model Radiance. Betul tak? Oh. Model Radiance. Ruhi tengok gambar dia lama dah share. Oh lawa. Apa lawa? Alright. So soalan saya, kalau tak ada soalan, okay, masa Puan Ruhi ni tahun lepas lah dia macam dah nak slow down, and then Puan dah start masuk dekat company yang baru tu kan. And then tiba-tiba company tu tendang, and then kira bulan 1 tu kena tendang, and then kira start balik. Apa benda betul yang Puan buat yang boleh boom, kira bencana tu? Okey. Perkara pertama yang saya buat adalah saya tak ada ilmu untuk bina tim. Dulu kita bisnes kita dengan direct customer. Ejen kita pun hanya nak makan murah saja waktu tu. Sebab bukan nak makan murah, diorang nak jual tapi diorang tak boleh nak jual sebab ada kompetitor harga dekat luar. Saya memang terasa terkhianat, saya tak boleh nak cari new agent. Strategi dropship pun memang tak jalan, tak hidup. Saya cari macam-macam cara untuk nak growthkan bisnes, nak kembangkan bisnes dengan tambah tim, tapi tak berjaya. Sebab dia tak dan duduk kau. Dalam sebulan 2 bulan hilang, 2 bulan hilang. Tapi saya cuba belajar macam mana untuk bina hubungan dengan tim. Saya waktu tu saya lost sebab saya tak ada ilmu untuk tim. Tapi rezeki saya bila saya masuk dalam company sana dia power dengan tim. Bila power dengan tim, ilmu tu saya dapat, saya dapat, kira masa dapat saya akan datang bawa ke sini lah. Dan bila SKV dah mula dengan tim, first saya mula dengan tim lama. Tim lama saya susah sikit nak bina engage sebab kita dah tak biasa. Tim saya dulu tak pernah direct dengan saya. Direct dengan HQ dan Kak Nini. Jadi bila dengan saya memang tak boleh. Susah kan? Okey. Apa maksud power dengan tim tu kan? Power dengan tim tu macam mana ayat saya tadi? Company lama tu dia power. Okey. Diorang ni, ya Allah, diorang gila-gila meeting Zoom setiap seminggu boleh kata setiap hari Zoom meeting. Dengan dia punya ejen tu. Ejen leader buat leader ni, ketua leader macam kita leader setiap hari buat meeting dengan anak tim. Saya tak boleh buat. Saya tak reti buat benda tu. Okay, saya hanya follow, and then ada je yang dicakapkan, ada meeting, memang saya tak tahu, kelasnya ada je, memang guru mengajar, leader mengajar, itu yang saya nampak, tapi itu saya tak buat, saya tak mampu buat lagi sebab Zoom saya pun saya baru buat dengan tim saya baru dalam berapa kali, tak sampai 10 kali. Okay, dan power lah, dia engagement dia orang memang kuat sebab kita dalam SKV ni, kita daripada cara kita nasi dulu susah, butik di Kemaman tu bukan saya, itu yang ejen saya punya tim saya, cikgu. Okay, so saya sekarang ni kita kena bina foundation dulu. Pada saya maksud bina foundation ni bukan foundation team lah. Kita kuatkan dulu team, kita nampakkan dulu flow dulu, bagi dia smooth sebab kan berterabur kan, sebelum ni berterabur kita baru nak start kan. Kita baru nak start, memang saya benda yang saya tak biasa buat. Saya dulu sebenarnya saya harap pada leader. Kalau yang belah sana, leader memang power leader yang nak buat. Panggil kita. Meeting kita sama-sama kita master. Lepas tu meeting sama kita dengan stokis, dengan master. Kemudian dengan meeting semua-semua. Macam tu tau. Leader atas yang buat. So kita ni yang saya dalam proses yang itu alasan saya kot. Cuma saya memang tak mampu lagi buat waktu tu. Cuma saya try untuk bina hubungan saya dengan tim saya, dan ini yang saya buat. Saya dah saya pandai layan customer.
Saya pandai layan customer, saya dulu tak pandai layan team. Sekarang saya dapat dah petua dia adalah layan team macam layan customer, malah lebih daripada customer. Ilmu dalam 2-3 bulan ni saya buat macam tu. Sebab masuk Sapphire kot puan. Spire tu saya tak berapa nak dan follow sebenarnya. Oh, tak sempat follow. Banyak sangat kelas dia kan. Banyak sangat kelas dia dengan saya masuk Spire tu supaya saya nak bangkit, supaya saya kena tanam hidup tu. Itu je sebab dia saya masuk. Sebab saya takut saya jatuh semangat. Saya tak tahu nak bangkit dekat mana. Faham. Saya nak pegang dekat mana. Itu je. Tapi Alhamdulillah lah Spire start dan follow lah. Okey, ada soalan lagi tak? Last soalan. Kita pun dah kat sejam ni. Butik saya dekat Dungun. Kalau dekat stesen bas Dungun tu lah, itu yang saya punya. Ada tak soalan lagi? Oi, semua dah pandai ni nak tanya otai ni. Puan boleh cerita tak tropetic dose? Okey, tropetic dose ni, ini pemahaman saya orang biasa. Tropetic ni macam ni, ini bahasa doktor dia ajar dulu, kita dewasa kalau kita demam, kita perlukan dos Panadol 2 biji sebab kita dewasa. Manakala kanak-kanak berumur 2 tahun ke 5 tahun, bawahlah 2 tahun dia perlukan guna dos yang cecair. Dia tak power lah, tak kuat. So itu adalah dos tropetic. Jadi bila dalam produk SKV, doktor letakkan dos tropetic ni bertepatan, tetap, cukup. Okey, kenapa macam Phytech? Dia punya dos dia, kita kena faham bahan-bahan itu ada 12 bahan. Doktor akan letak satu-satu ikut sukatan yang benar supaya formulasi tu menjadi kepada orang yang ada penyakit makan jadi. Berkesan pada dia. Sebab kenapa? Kalaulah contoh orang kata saya boleh makan, saya rebus saja air ketum ke apa ke everything benda apa-apa kan. Kita tak tahu dos tu macam mana. Bila berlebihan dia akan jadi effect something. Kalau kurang kita tak, itulah kadang-kadang kita sakit, kita nak cepat kita makan terlebih. So dia tak mesra lah, tak mesra alam. Dia lebih baik kita cari, saya lah kalau kita nak selamat, kita cari benda yang selamat lah, minum. Kemudian satu lagi, kita dah boleh buat income. So kita buat je lah yang ini. Saya dulu pun tak sangka saya nak boleh makan free. Saya dulu memang tak mampu. Kalau ikut keadaan saya, kalau saya tak buat SKV, saya tak akan mampu semuanya. Nak makan. Sekali pun nak beli RM500,000 pun saya tak mampu. Harap guru kafar, gaji guru kafar, kalau saya rumah tak ada. Susah. Jadi bila buat income dengan ni, lebih kita boleh buat. Baru ni pun Alhamdulillah, saya ingat macam ni ada seorang tok guru saya kata, duit yang saya ada, saya bagi je. Kenapa tak bagi pada mak ayah saya? Minggu lepas, kesyukuran saya adalah 4 hari 5 yang lepas, saya bagi RM5,000 duit dekat mak saya. Wow. Dan duit akaun saya kosong, 300 lebih je. Tak apa, sebab siapa? Gaji saya nak masuk ni. Alhamdulillah, ini dah masuk. Tak agihkan lagi je lagi. Jadi niat saya nak bahagiakan mak ayah saya selagi mereka masih ada. Dulu saya simpan duit dulu. Saya banyak juga kisah saya kena tipu dengan kawan. 350,000 duit saya. Okay, waktu tu saya tak ingat mak ayah saya. Sebab mak ayah saya mampu. Sebab ialah mereka kan bapak saya guru. Jadi maksudnya keadaan yang senang bila kami dah besar-besar, duit mak ayah saya kami dah tak kacau. Mak bapak saya dah tak perlu nak tanggung kita orang lagi dah. Tapi saya tak fikir benda tu apa sebenarnya saya nak bagi pada mak ayah saya. Saya rasa macam tu saya fikir pada family saya lah. Sebab kita orang tu saya asal tak ada duit kan. Daripada saya mula kahwin, duit saya langsung dalam akaun bank kosong. 100-200, tak ada apa-apa. Lepas tu saya tak ingat. Lepas tu bila saya masuk IMKK Dr. Zazal Usman lah, sekali saya dapat puan ketika belanja tu, dia fikir dia cakap manfaat pada mak ayah, saya dah mula faham. Saya kata, oh, aku nak buat sesuatu pada mak ayah. Waktu tu lah saya time tu saya mengandung tau. Saya niatkan nak hantar mak ayah saya juga. Waktu tu duit akaun saya tak ada. Saya duit rolling saya bisnes. Sebab saya buat wafer tu yang duit saya banyak keluar. Waktu tu jadi mula kosong balik. Dekat 20,000 waktu saya beli benda-benda tu. Jadi
saya azam aku nak dapatkan duit untuk mak ayah aku, buat. Yang saya last kali saya dapat hantar mak bapak saya pergi umrah bulan puasa. Dalam masa berapa bulan saya kumpul duit bisnes saya ni untuk mak ayah saya. Saya tak fikir saya, tapi rezeki saya memang tengah nak pergi lama dah tapi tak dapat. Husband saya sibuk tak sempat lagi. Tak apalah, tak tahu bila cuti kami memang ada balik kampung. Masa kami banyak habis dekat kampung. Cuti kami memang tak ada. Husband saya tak banyak cuti. Dan bila lepas saya dapat mak ayah saya, 3 bulan kemudian saya dapat tiket free umrah daripada SDA. Wow. Itu rezeki saya dapat. Alhamdulillah. Jadi saya nak cerita adalah, point dia adalah kita niat yang baru ni, betulkan niat berniaga kita untuk apa, mungkin lebih berkat kalau kita selitkan untuk orang mak ayah kita, sebab kita nak keberkatan lebih. Okey. Dan itulah saya ni. Saya fikir gitulah, mungkin hilang sebab saya dah biasa duduk hilang. Jadi kenapa saya nak berkira dengan mak ayah saya? Saya tak boleh nak kira dah. Bukan masa dia dah. Bagi je. Biarlah kosong kat kita. Mungkin waktu saya bercakap macam tu sebab saya dah tak ada benda apa dah. Saya dah tak ada apa sebab saya dah nampak bisnes saya macam ni. Mungkin saya bercakap tapi tak apa. You all yang baru nak mula tu, mula dulu. Bila mula nanti bila dah ada, kita buat macam tu. Okey, terima kasih Puan Ruhi. Banyak benda yang kita belajar dan saya nampak Puan Ruhi ni memang seorang yang tabah. And then kepada apprentice apa semua tu yang baru nak belajar apa semua, contohilah Puan Ruhi, jangan manja-manja apa semua kan. Kalau down tu, kalau jatuh 10 kali, bangkit 1000 kali kan. So insyaAllah lah bisnes KV ni saya yakin boleh macam Puan Katika pun selalu cakap, kita boleh legasikan kan. So kita pulun je sekarang ni. Mungkin sekarang ni penat, tapi lama-lama bila dah dapat sampai sales sebulan 1 juta, 2 juta apa semua, so masa tu insyaAllah lah kita boleh enjoy lah. Alright, so masa pun dah cukup dan saya harap tuan-tuan, perempuan semua dapat belajar lah daripada sesi kali ni. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih pada Puan Ruhi kerana sudilah berkongsi pengalaman. Dan kita sudahilah majlis kita ni dengan tasbih kifarah dan surah wa'as. Okey, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Salam.